أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. وأنفقوا في سبيل الله, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan, yakni dengan bersikap bakhil. Wa ahsinu, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ayat sebelum ini bercakap pasal perang dengan kaedah dan peraturannya dan dengan waktunya dibicarakan. Kemudian perang bukan sesuatu yang mudah. Dia memerlukan perbelanjaan yang cukup, persediaan logistik yang lengkap dengan senjata dan dengan persediaan-persediaan yang lain. Semuanya ini memerlukan perbelanjaan, peruntukan keuangan yang cukup. Jika tidak, maka peperangan akan menghadapi kerugian yang sangat besar. Oleh kerana itu di dalam ayat ini menyebutkan wa anfiqu fi sabilillah, hendaklah kamu bernafkah, berbelanja pada jalan Allah. Sama dengan cuaca perang. Cuaca perang, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatil. Wa qatilu fi sabilillah, peranglah pada jalan Allah, berbelanja juga pada jalan Allah. Seolah-olahnya berbelanja dan berperang menuju ke perkara yang sama. Berbelanja juga fi sabilillah, perang juga fi sabilillah. Jadi di sana mesti bertemu di antara dua perkara ini. Jangan perang itu perang kerana menegakkan kebatilan. Perang ini kerana dendam. Perang kerana mempertahankan sesuatu yang bercanggah dengan agama Allah umpamanya, semata-mata kerana mempertahankan sempadan negara, tetapi tidak bertemu dengan apa yang disebutnya fi sabilillah. Mahulah perang dan infak ini kedua-duanya pada jalan Allah. Kita akan dapat perbezaan jauh di antara dua peperangan ini. Peperangan fi sabilillah, peperangan ini sifatnya ialah agama dan peraturan-peraturannya berdasarkan kepada agama, Quran dan hadis. Infak pada jalan Allah juga ada tanda-tanda dan ada ciri-ciri yang menentukannya fi sabilillah. Dia tidak kerana mencari nama di sebaliknya, tidak juga kerana supaya ada sesuatu keuntungan yang pulang kepadanya selepas daripada infak itu. Tidak, katanya wa anfiqu fi sabilillah, hendaklah kamu berinfak, berbelanja pada jalan Allah. Ya. Mungkin peperangan itu dapat ditentukan kejayaannya apabila infak ini berjalan dengan baik. Infak, zakat, ihsan, ini adalah istilah-istilah yang disebut dalam Quran. Zakat biasanya merujuk kepada zakat wajib, ada juga zakat sunat, ada juga. Tapi infak selepas daripada zakat berjalan, zakat wajibnya, zakat sunatnya, kafarahnya semua sekali itu berjalan, tambah lagi pada zakat itu infak. Infak tidak ada batasan baginya. Infak, mungkin infak ini lebih besar daripada zakat. Zakat 2,5%, tapi infak 50%. Pasal apa? Pasalnya infak adalah sesuatu yang dihubungkan pula dengan fisabilillah ini. Selama mana tuntutan agama diperlukan kepada infak, maka selama itulah. Sebab nyawa tidak ada erti lagi hidup seseorang itu jika tidak kerana sabilullah. Oleh kerana itu segala-galanya mesti dibayar untuk hidup fisabilillah ini. Untuk hidup sebagai seorang yang beragama,
Agama dulu hidup, kemudian barulah manusia. Inilah namanya fi sabilillah, dan inilah yang dihayati oleh para sahabat, dan yang menjadi duka cita Khalid bin Al-Walid kerana mati di atas tilam, tidak mati di medan perang. Kenapa? Nyawanya selamat. Nyawanya selamat, orang lain dapat syahid tapi dianya belum lagi syahid. Tidak ditakdirkan begitu, padahal dia seorang panglima. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Macam mana dalam konteks ayat ini? Kamu pergi perang tak ada senjata, kamu pergi perang bawa tubuh badan kosong saja, tak ada persediaan cukup. Jangan. Ini bunuh diri namanya. Ini namanya tulqu bi aydikum ila tahlukah. Peperangan mesti mengikuti cara dan peraturannya. Senjatanya lengkap, pertahanannya lengkap, barulah namanya perang. Ini mau perang, mau jihad, tetapi segala-galanya tidak cukup, pengetahuan perang pun tidak ada, senjata pun tak ada, uang pun tak ada. Ini namanya tulqu bi aydikum ila tahlukah. Seringkali ayat ini dibaca dalam konteks yang tidak berkaitan dengan ayat ini. Semua perkara yang boleh mengancam nyawa, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, bukannya salah, tetapi kita harus pergi kepada ayat ini, pergi kepada konteks ayat ini dalam perkara perang yang tidak mempunyai peralatan yang cukup. Ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah pada tempat merangsang seorang supaya berbelanja pada jalan Allah. Ayat itu, kalau nak kiranya ayat ini kita nak dipasang di mana-mana saja boleh kita letak, tapi dia tak betul. Tidak betul. Ada tempat betul. Orang nak membasmi dadah pun baca wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Laginya apa lagi? Bukan salah, tetapi kita harus cari suatu pendekatan yang hampir sama dengan konteks ayat ini. Betul, dadah boleh membawa, boleh membunuh, tetapi selain daripada dadah pun semuanya boleh. Ubat tu sendiri pun boleh membunuh. Ubat yang kita ambil, tapi dia boleh membunuh dalam jangka masa yang panjang. Biasanya kalau ayat-ayat yang tidak terus kepada hukum itu dijadikannya sebagai sumber penyokong, bukan sumber utama, bukan dalil utama di sini perginya. Mana-mana yang boleh mengancam, kira-kira bawa motorkar laju, bawa motorkar itu sendiri. Nak laju tu kita katanya lebih dekat lagi dengan tahlukah, dengan binasa. Tak laju pun binasa juga. Biarlah kaki pun binasa juga. Keluar kepada jalan raya pun binasa juga. Kemungkinan binasa memang di mana-mana pun boleh berlaku. Orang hidup sebenarnya menuju kepada ke arah kebinasaan. Oleh kerana itu, ayat ini bila diguna perlu dipakai dalam konteks yang lebih hampir ataupun tepat dengan yang disebutkan di dalam ayat ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan. Haram seorang itu membuang dirinya pada perkara yang boleh yang diyakini dia tak benar, dia binasa, apa itu haram anda pergi padanya. Haram. sebab nyawa ini hak Allah Ta'ala, amanah. Anggota tubuh badan kita, nyawa kita ini hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi amanah kepada kita supaya kita jaga nyawa ini. Jaga nyawa. Perang itu sendiri, perang ini sebenarnya hakikatnya untuk jaga nyawa. Walakum fil qisasi hayah, untuk jaga nama, untuk jaga nyawa. Perang juga untuk jaga nyawa. Jadi kalau begitu, peperangan adalah untuk hidup, bukan peperangan untuk mati. Jika mati hanya 1-2 orang mati, tetapi generasi kemudian akan hidup, Islam akan hidup selanjutnya. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan. Dia tak masuk dalam ayat ni. Dia kata dengan bersikap bakhil. Betul lah juga. Jangan kamu campak. Bila kamu bakhil, kamu binasa. Kamu boleh hidup dengan sebab kamu berinfak, berbelanja pada jalan Allah, kamu boleh hidup. Tapi bila kamu bakhil, senjata tak boleh beli, berperang tak boleh, maruah tergadai, agama tergadai, kampung halaman tergadai, disebabkan bakhil. Oleh kerana itu berdermalah fi sabilillah, pada jalan Allah, bukan sebagai derma sebenarnya. Orang baca juga ayat ini ketika mengharamkan rokok. Untuk mengharamkan rokok. Rokok tak boleh sebab wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Setakat ini yang saya baca-baca, tidak ada seorang ulama pun,
setakat ini yang boleh memberi kata putus bahawa merokok itu haram. Tidak ada yang boleh beri kata putus begitu. Sebab apa? Sebabnya tidak ada dalil yang nak baca. Ada. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu merokok. Tak ada. Tak ada macam itu. Jadi bila tidak ada begitu, mana boleh kita nak kata haram sesuatu yang tidak ada nas yang qat'i padanya. Begini, dia katanya haramnya sebab doktor semua sepakat mengatakan isap rokok berbahaya kepada kesihatan. Berbahaya macam mana? Berbahaya macam mana? Berbahaya 2 minit sebatang rokok dia mengurangkan umur. Tak ada. Orang yang isap rokok umur 80 tahun, dia boleh 80 lebih, tak mati pun faktua isap rokok. Sejak kecil-kecil dulu lagi, tak mati. Tak mati mana 2 tahun dia tak sebatang tu dia tolak seminit ke 2 minit. Tak yakin. Betul lah dia boleh mengancam kesihatan, tetapi tak boleh nak tunjuk dengan yakin dan putus. Bila dibaca ayat wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, tidak tepat. Jadi ayat ni boleh dibaca pada tempat menyokongnya saja. Sebab itulah sampai kepada hari ini pun tak ada ulama yang boleh memberi kata putus bahawa merokok itu haram. Kita tidaklah nak sokong isap rokok lain ramai-ramai. Tak ada dalil. Tidaklah begitu. Tetapi inilah dia pemikiran ulama. Jangan main-main. Jangan main dengan ulama. Kita katanya haram, halal tu suka-suka hati dia aja. Dia rasa suka dia isap rokok, dia kata halal isap rokok. Kalau dia tak suka isap rokok pun dia kata haram. Tidak begitu. Perkara ini mesti diputuskan berdasarkan kepada sandaran. Namanya nusus. Nas mengatakan haram, haram lah. Datang siapa pun begitu. Tapi perkara ini dia mempunyai beberapa sudut yang berbeza-beza. Ilmu pencapaian, ilmu tentang merokok itu sendiri ini sebagai contoh saja. Tidak lagi sampai kepada akhirnya. Setakat mana dia bahaya, setakat mana belum dapat diputuskan. Jadi katanya wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan kamu campur dengan tangan kamu, yakni dengan usaha kamu. Yang tidak dengan usaha kamu pihak yang kedua yang mengancam keselamatan kamu, membinasakan itu tak masuk. Kalau yang dilarang di sini kamu penyebab yang pertama untuk keperasaan, jangan. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan baiklah. Ini selepas daripada infak. Infak boleh jadi kita belanja harta kita 50%, tapi mahu satu lagi tambah. Ihsan ini melakukan sesuatu lebih daripada kadar yang wajib. Yang wajib zakat, yang wajibnya infak, satu lagi mesti ditambahnya. Namanya ihsan. Ihsan lebih daripada hak wajib. Jadi bila lebih daripada hak wajib ni boleh jadi harta kita 50% itu kadar infak saja. Tambah lagi 10%. Jadi 60%. 10% itu ihsan. Ini ada ketika mana? Ketika keadaan memerlukan. Keadaan memerlukan seperti keadaan perang, keadaan yang mengancam nyawa, keselamatan dan seterusnya. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ini orang muhsinin, orang yang melakukan sesuatu supaya amalannya menjadi baik, iaitulah dia melakukan sesuatu lebih daripada hak wajib. Ininya muhsin namanya. Muhsin. Ayat tidak menyebutkan wa anfiqu innallaha yuhibbul munfiqin. Ya Allah, bernafkahlah kamu kerana Allah kasihkan kepada orang yang memberi nafkah. Tidak, ihsan. Maknanya untuk mendapat kasih sayang Allah, mau lebih tinggi amalan itu, darjatnya lebih tinggi. Zakat itu perkara yang wajib. Jadi kalau zakat pun masih lagi masalah, infak belum naik tahap itu. Nak bagi infak tak mahu bayar zakat, tak boleh. Ini langkah namanya. Kita nak bagi infak sebab infaknya tak ada kadar dianya. RM5 pun boleh. RM5 saja. Zakat lebih daripada itu. Mungkin RM5,000 kena bayar. Nak bagi RM5 je infak. Tak boleh. Dia kena langkah. Semayang sunat, Imam Syafi'i kata, hak wajib tak semayang. Qadha pelabih dulu. Qadha dulu baru semayang sunat. Demikianlah susunan infak, zakat dan ihsan memerlukan kepada satu kesedaran yang tinggi sebenarnya untuk melakukan perkara ini. Jika tidak, infak tidak boleh bergerak. Infak, banyak pihak yang menunggu kita supaya infak padanya. Kita dapat dalam masjid saja, masjid, rumah para jemaah memerlukan infak, berbelanja pada jalan Allah. Sebenarnya itu sebahagian daripadanya.
bahagian daripadanya di situ. Tapi banyak lagi tempat-tempat yang lain. Menghapus kemiskinan di dalam masyarakat. Juga tidak cukup dengan zakat, tetapi mahu infak dan ihsan sama. Terusnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah Subhanahu wa taala.